TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Ahmad Rustam bin Masjid, pakar perunding psikiatri, dan hari ini saya akan membincangkan satu lagi topik yang menarik. Saya bincang tentang menipu di kalangan anak, dan sekarang saya akan bincang berkaitan tentang anak-anak yang suka mengambil barang orang lain ataupun bahasa kasarnya mencuri. Dan sudah tentu bila cakap tentang anak-anak yang suka mengambil barang orang lain ataupun bahasa kasarnya mencuri, ia sudah tentu akan mendatangkan kerisauan kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa mana yang nak terima hakikat bahawa anak mereka ambil barang orang lain, terutama bila mana kita sebagai ibu bapa sebenarnya lebih daripada mampu untuk membelikan segala apa yang mereka ambil di luar tersebut. Dan ini kerana satu ialah dari segi air muka kita pun kena jaga, air muka anak kita pun kena jaga, dan kita risau bahawa apa yang dilakukan oleh anak kita itu boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Contohnya benda-benda penting yang diambil daripada beg anak orang lain dan sebagainya boleh mendatangkan anak yang kehilangan barang tu didenda oleh bapa mereka dengan teruk dan sebagainya. So kita tak tahu rumah orang lain macam mana. Jadi kita kena kita sudah tentu kena risau dengan perkara ini dan kita tidak mahu anak kita melakukannya. Dan pada masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang mengambil barang orang lain atau mencuri ini adalah satu petanda kepada masalah yang serius. Tetapi pada masa yang sama juga ia mungkin diakibatkan oleh isu-isu peer pressure ataupun tekanan daripada rakan sebaya, ataupun isu-isu di mana anak kita cuba untuk fit in ataupun anak kita cuba nak sama taraf dengan kawan-kawan yang dia adore ataupun yang dia nampak macam hebat dan sebagainya. Jadi dia ambil barang-barang orang lain yang mungkin boleh sama taraf dengan orang itu untuk berasa bahawa mereka sebahagian daripada orang itu. Dan ada kalanya kita kena faham juga dalam konteks anak-anak kita mungkin tidak faham lagi sama ada menipu itu salah atau betul. Tapi ini sebenarnya berdasarkan peringkat umur. Yang pertama sekali, peringkat umur anak kita bawah 3 tahun sudah tentu mereka tak faham lagi konsep ini hak orang lain, ini hak aku dan sebagainya. Sudah tentu mereka tidak mampu memahami konsep tersebut. And mereka mungkin bila ambil barang orang lain pun kadang-kadang buat macam barang orang sendiri yang peluk tu kuat tak mau lepaskan dan sebagainya. Mereka bukan ada keinginan ataupun niat untuk mencuri ataupun ada apa-apa niat yang buruk, cuma mereka tak reti lagi, tak faham lagi. Ini barang orang, ini orang punya, bukan you punya, dan you tak boleh nak kata ini you punya. So yang kedua adalah peringkat kedua di antara umur 3 dan 7 tahun. Pada peringkat ini biasanya mereka dah mula hormat, tahu dah itu barang orang, tapi sometimes mereka tak tahu lagi harganya. Macam contoh macam katakanlah satu pensel mahal, satu pensel murah, dia tengok pensel murah tu cantik sangat, dia bagi je pensel mahal dia dekat orang tu sebab just because dia nak benda tu. Jadi mereka dia dalam peringkat umur ni mereka tak tahu lagi perbezaan antara value, harga dan sebagainya, yang mana lebih berharga, yang mana tak berharga dan sebagainya. So mereka mungkin tak mengambil barang orang lain, tetapi secara tidak langsung atau tanpa niat mereka mungkin terambil barang yang jauh lebih berharga daripada apa yang mereka berikan orang lain. Dan pada peringkat ini mereka mula belajar tentang perlunya menghormati hak orang lain, tetapi tak adalah sepandai macam mereka yang sudah besar. By the age of 9, maksudnya bila mereka dah sampai umur 9 tahun, barulah mereka betul-betul faham bahawa barang orang lain jangan diusik. Kalau ambil adalah sesuatu yang salah, kalau ambil orang boleh kata kita mencuri dan sebagainya. So ini adalah peringkat awal dulu penerangan saya tentang masalah mencuri ini. Dan seperti yang saya katakan, kita kena tengok peringkat umur anak-anak tersebut dan adakah itu adalah satu yang sebenarnya tidak ada niat ataupun ada niat. Sebab mungkin bila tuan-tuan puan fikir anak-anak kita dah masuk dari 1, 2, 3 dan masih lagi duk ambil barang orang dan sebagainya dan kita mampu, so, tentu kita rasa malu dan kita tak mahu ini berlaku lagi dan lagi dan lagi. Okay, so apakah sebenarnya punca kepada masalah mereka mengambil barang orang lain ni? Yang pertama sekali, kadang-kadang seperti yang saya katakan, mereka rasa pressure atau mereka rasa macam perlunya mempunyai apa yang orang lain ada sebab dia rasa macam dia kena bersama dengan orang ni itu supaya boleh berkawan, boleh rapat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerana anak kita rasa rendah diri. Dia bila rasa rendah diri dan sebagainya dan mahu dia panggil menampus dia punya perasaan
keyakinan diri tu mereka ambil barang orang lain untuk rasa macam lebih baik, ataupun nak tunjuk bahawa mereka mampu melakukan sesuatu yang berani, dahsyat dan sebagainya. Yang ketiga adalah mungkin kerana mereka tidak ada kawan, jadi mereka akan ambil barang orang lain dan bagi sedekah lah kononnya. Barang orang yang dia ambil dia sedekahkan orang ni supaya dia boleh dapat kawan dan sebagainya. Ini biasanya berlaku pada anak-anak yang lebih kecil. And then kadang-kadang ini yang sedikit merisaukan bila mereka mengambil tu dengan tujuan untuk berbangga-bangga. Seolah-olahnya untuk mendapatkan recognition ataupun pujian daripada kita. Sedangkan kalau kita dengar tu selain kena rotan pula kan. Tetapi ada anak-anak yang mungkin tak dapatkan perhatian daripada ibu bapa ataupun jarang dapat positive feedback daripada ibu bapa. Mereka melakukan perkara ini untuk memberikan perasaan bangga pada ibu bapa mereka kononnya, dan mereka merasa bangga pada diri mereka, tapi salah langkah. Okey, jadi pada segmen seterusnya saya akan terangkan pula apakah benda-benda yang boleh mengakibatkan kita perlu risau apabila anak kita mengambil barang orang lain ataupun mencuri. Didik TV KPM. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, sekarang ini saya akan berikan beberapa perkara yang mungkin boleh mendatangkan kerisauan yang lebih jika sekiranya berlaku pada anak-anak kita. Yang pertama sekali ialah bila anak-anak kita sudah meningkat pada umur dan tidak sepatutnya mereka mengambil barang orang lain, contohnya umur dah 8 tahun, 9 tahun dan sebagainya. Tak sepatutnya mereka mengambil barang orang lain dan bawa balik ke rumah dan sebagainya. Jika sekiranya anak kita masih kekal dengan tingkah laku ini, kita kena risau. Sebab ini tidak sepatutnya berlaku pada anak-anak yang sudah matang dari segi konsep hak orang dan hak kita sendiri. Jadi anak-anak ini kita kena tengok balik apa masalah dia. Terutama bila anak ini jadi sangat sekretif, maksudnya sangat berahsia, kita nak beritahu apa yang dia buat dekat sekolah dan sebagainya. Tetapi kita terima report bahawa anak ini mencuri dan sebagainya berkali-kali. Sehingga muka kita tebal dan sebab asyik-asyik kena direport bahawa anak kita mencuri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila anak kita nampak berbangga dengan apa yang mereka lakukan, ataupun mereka berlagak dengan keupayaan mereka untuk menipu, dan ini adalah satu benda yang kita kena risaukan juga. Sebab bila anak kita berbangga dengan sesuatu laku yang negatif, kita takut bahawa mereka mungkin dipengaruhi orang lain satu, ataupun mereka boleh mempengaruhi orang lain untuk melakukan perkara yang sama. So benda ini kita kena perhatikan juga. So lain-lain adalah apabila anak kita tidak rasa bersalah, ataupun yang keempat, anak kita tak rasa mau berhenti pun walaupun sudah ditegur berkali-kali ataupun sudah diberi amaran berkali-kali berkaitan dengan tingkah laku mereka yang tidak boleh diterima tersebut. Lain-lain tuan-tuan dan puan, ada anak-anak menjadi marah pula bila kita tegur situasi ini, dan bila terutamanya di kalangan remaja, ini sudah menjadi satu tingkah laku truancy ataupun tingkah laku yang boleh menunjukkan masalah kondak. Kondak ni adalah masalah tingkah laku disiplin yang sangat perlu kita ambil berat, sebab anak yang melakukan truancy dan kondak isu disiplin sekolah, mereka boleh terjerumus atau terjebak dengan masalah-masalah jenayah yang lebih berat lagi. Jadi kalanya masalah seperti ini kita kena tengok dalam konteks yang lebih besar, bukan sekadar untuk cover anak kita, bukan sekadar untuk menyelamatkan anak kita daripada diambil tindakan dan sebagainya, tetapi kita kena faham secara sepenuhnya apa yang berlaku. Sebab anak-anak ini tuan-tuan dan puan, ada banyak sebab mengapa mereka mencuri. Yang pertama, yang saya dah terangkan tadi, ada kalanya ini adalah salah satu cara mereka untuk menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tidak adil berlaku di rumah. Terutamanya bila mereka merasakan bahawa kakak, abang atau mungkin adik mereka dapat lebih daripada apa yang mereka dapat. Jadi untuk nak tunjuk bahawa aku tak dapat apa yang aku dapat, dia akan mencuri. Untuk tunjuk, ni I want to, dia nak beritahu terus terang tak tahu, tak reti. Jadi dia menunjukkan sebagai tantrum. Orang yang sedikit besar dengan cara ambil hak orang lain, tunjuk yang dia ada, sebab dia nak beritahu bahawa kenapa kakak, abang, adik dan sebagainya boleh dapat lebih dari aku dan aku tak boleh. So lain-lain mungkin anak kita nak tunjuk yang konon-konon dia nak berani, nak tunjukkan yang dia berani kepada kawan-kawan dia mencuri, tetapi ini dah tentu akan mendatangkan mudarat pada diri dia. Ada juga anak-anak yang mencuri sebab mereka tak mahu defense ataupun tak mahu bergantung pada sesiapa. So apa-apa yang dia nak, dia tak nak pinjam, dia tak suka pinjam, dia rasa tebal muka nak pinjam dan sebagainya, dia malu muka nak pinjam dan sebagainya. So dia ambil dia apa yang dia nak seolah-olah macam hak dia. Ini adalah anak-anak yang kita panggil sebagai tak ada batas dari segi konsep tingkah laku ataupun tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Lain-lain, anak-anak juga kadang-kadang mencuri sebab ibu bapa tidak memberikan perhatian.
terutama kalangan ibu bapa yang kata kami tak ada masalah nak bagi dia apa-apa. Apa-apa dia nak pun tak ada masalah kami nak bagi. Dia nak apa pun kami boleh beli then and then. Tetapi kami tak faham kenapa dia nak mencuri juga. So dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, kita wajar cek bagaimanakah komunikasi kita dengan anak kita. Sebab jika sekiranya anak kita punya kontak dengan anak kita sangat minimal, sama minimal dan kebanyakan masa ni memang kita biar dia bersendiri dan sebagainya. Dan bila mereka menunjukkan tingkah laku yang tak bagus, masalah mencuri, berbohong ataupun apa-apa masalah disiplin di sekolah, kita kena cek balik kita punya perhubungan dengan anak kita. Jika kita merasakan bahawa kita dah mengabaikan mereka dalam tempoh masa yang panjang, kita kena cek balik, kita kena patah balik, kita kena perbetulkan keadaan supaya ini tidak berterusan. Jadi benda-benda kecil ni tuan-tuan dan puan, kita kena perbaiki supaya kita tak membiarkan anak-anak kita terus hanyut dengan tingkah laku yang kita sendiri tidak approve ataupun kita sendiri tidak terima kalau kita tak melakukan benda yang sama. Jadi at the same time tuan-tuan dan puan, kita kena cek juga ada kalanya kita ni pun jenis yang tak mencuri tetapi berbangga dengan benda-benda contoh macam pergi kat kedai, jual kat kedai salah kira dapat lebih, kita macam seronok, kita brag kan, kita cakap orang tengok hari ini dapat lebih RM10 orang tu salah kira. Patutnya kita kena menunjukkan contoh tauladan yang baik, kita kena pulangkan kita kena beritahu tadi alamak kedai bagi lebih RM10 dah tak apa, ayah kena pulangkan, ini bukan hak kita. Kita kena tunjukkan tingkah laku itu, tapi ibu bapa tak mengaitkan tingkah laku begini sebagai sama macam mencuri, tetapi sebenarnya bagi anak apa bezanya mak ayah pun tak jujur, aku pun apa masalahnya kalau aku tak jujur. Jadi ini pun sebenarnya sesuatu yang kita kena tengok. Jadi apa lagi yang kita kena risaukan adalah atau kita kena perhatikan adalah berkaitan dengan apa sebenarnya yang mereka mahu sampaikan daripada tingkah laku itu kan. Sebab seperti yang saya katakan, mungkin juga anak kita adalah mangsa buli di mana mereka disuruh untuk ambil barang orang lain sebenarnya pas pada orang lain, tetapi somehow ada control ataupun tertangkap tapi tak berani nak sebut keluar ke siapa yang sebenarnya paksa ataupun suruh mereka untuk ambil barang-barang tersebut. Jadi yang ini pun kena check juga. Okay, jadi segmen seterusnya saya akan bincangkan apa yang kita boleh katakan pada anak-anak ini supaya mereka boleh mengubah tingkah laku mereka itu supaya menjadi lebih baik. Jadi nantikan saya. Didik TV KPM. Okey, tuan-tuan dan puan, kita ada 5 perkara yang kita boleh beritahu pada anak-anak kita dalam konteks bahawa mereka mungkin mengambil hak orang lain atau mencuri dan sebagainya, dan kita nak mereka berubah. Yang pertama sekali adalah kita cakap terus terang bahawa mencuri adalah satu benda yang salah yang kita tak boleh terima sebagai seorang ibu bapa. Kita boleh gunakan konsep dear man. Dear man ni konsep komunikasi di mana kita nak sampaikan apa yang kita mahu dengan cara yang betul, dengan cara yang berhemah. Dia stand for yang pertama describe. D for describe. Describe tu maksudnya kita terangkan betul-betul apa situasi yang kita nak mahu. Mereka ulang. Dan yang kedua E, emotion. Kita kena beritahu, kita kena express apa perasaan kita bila mereka melakukan perkara tersebut. Contoh macam saya bagi contoh adalah ni kali keberapa yang awak ditangkap oleh guru sebab awak ambil barang, awak dituduh mencuri dan sebagainya. Awak faham kan makna sedih sebab benda macam ni berlaku kan? E. And then assert. A adalah assertiveness. Maksudnya kita beritahu, mak tak mahu, kalau boleh tolonglah, janganlah ulang kali lagi sebab ni salah. So assertive. Maksudnya kita tekankan kenapa kita tak mahu ia berlaku. Dan R adalah recognize. Maksudnya kita kalau ada apa-apa perubahan, beritahu, okay, terima kasih banyak-banyak, dah lama mak tak dengar apa-apa masa kat sekolah, good job from you, this is what I want from you, all those things. Kan recognize benda-benda bagus yang mereka lakukan. That is dear. So teknik komunikasi ini tuan-tuan kita boleh amalkan untuk anak-anak kita tahu bahawa apa yang mereka lakukan adalah salah dan mereka kena perbetulkan. And then the next one adalah bantu anak kita untuk pulangkan semula barang yang dicuri itu dan meminta maaf dengan mereka yang barang mereka dicuri itu. So kalau perlu bayar ganti rugi, kita minta dia bayar ganti rugi, mungkin gunakan allowance dia dan sebagainya, mungkin dia kena tolak dia belanja dan sebagainya untuk tunjukkan bahawa sesuatu yang telah dicuri perlu dipulangkan dengan cara yang baik. Kalau dah rosak kena ganti supaya baru adil. And then make sure, pastikan bahawa anak-anak kita tidak dapat apa-apa manfaat daripada perbuatan mereka itu. Contoh tadi
kita ambil konsep negative reinforcement, di mana kalau you mencuri dan kalau you mencuri, you kena dipotong allowance ataupun kena bayar balik. Jadi mereka nampak bahawa okay, kalau aku mencuri apa yang aku dapat, aku akan dapat duit allowance pun hilang, perhatian pun tak dapat, mak ayah pun tak seronok. So all the things become a negative reinforcement untuk dia. And then tak perlu kita nak bagi ceramah panjang-panjang cakap pasal ni kalau kau dah besar nanti mesti dia pompak besar ni, mak tak sayang nak mak pompak semua, kalau kau jadi macam ni mak takkan terima, ayah takkan terima kau sebagai anak dan sebagainya. Tak payah kita nak predict yang punya tingkah laku masa depan yang teruk-teruk, tak perlu ataupun cakap bahawa kalau macam ni lah baik mak ambil anak orang lain kau ni pergilah mana-mana kau suka, ataupun kita cakap dia ni yang pencuri besar ataupun penjahat besar dan sebagainya. So kita kena avoid ataupun kena elakkan benda tu. And then seterusnya pastikan bahawa kita cakap bahawa tingkah laku ini memang tak boleh terima secara clear dalam tradisi keluarga kita dan juga komuniti, dalam agama, dalam masyarakat dan sebagainya. Bagi mereka nampak bahawa semua dalam sistem lingkungan sosial mereka memang tak boleh menerima apa yang mereka lakukan tersebut, dan mereka kena berhenti daripada melakukannya lagi. Jadi apa yang kita perlu lakukan selepas dia mungkin dah ganti balik, dah bayar balik dan sebagainya, so benda tu jangan sekali kita bawa kembali dalam perbincangan kita berkali-kali. So anggap saja bila dah selesai, tutup cerita. Tak payah nak panjang-panjangkan, nak ulang-ulang. Bila dia buat salah sikit, kita akan mula kaitkan dengan perangai mereka yang dulu dan sebagainya. Clean slate, maksudnya mulakan sebagai kosong balik, seolah-olah tidak ada apa-apa berlaku sebab masalah sudah diselesaikan dengan cara betul. Dan jika masalah mencuri atau mengambil barang orang lain ini masih lagi menjadi masalah, kita kena consider atau kita kena cari jalan untuk mendapatkan bantuan di luar keluarga kita. Maksudnya anak ini mungkin memerlukan saringan emosi yang lebih mendalam, nak kenal pasti masalah-masalah yang menjadi mendalam, yang memerlukan kita jumpa orang yang mungkin mempunyai kearifan dalam bidang ini untuk membantu anak-anak kita untuk selesaikan dengan cara yang betul. Pada masa yang sama, kita kena memperkukuhkan hubungan kita dengan anak kita supaya anak-anak kita rasa sentiasa dihargai, dilindungi. Bukan kita lindungi benda jahat tu, tapi dilindungi dia menunjukkan bahawa we are concerned about you. Dan pada masa yang sama juga kita jangan nak tanamkan rasa bersalah sangatlah pada anak itu. Kita just bagi sangat objektif, benda salah, benda betul dan sebagainya. So gunakan cara yang seperti itu. Dan pada masa yang sama, anak-anak yang mungkin masih lagi kekal dengan tingkah laku ini, mereka mungkin boleh dapat banyak bantuan daripada mereka yang kepakaran dalam bidang kesihatan mental, sebab mereka perlu disaring betul-betul sebelum ditahu apakah sebenarnya di sebalik itu. Sebab mungkin mereka juga ada isu dengan impulsivity, mungkin ada isu dengan psycho conduct, isu dengan fluency, isu-isu pembelajaran yang lain yang kita kena kenal pasti supaya anak-anak kita ini boleh berubah ataupun dibantu untuk berubah ke jalan yang lebih baik, yang lebih molek di pandangan kita dan masyarakat, dan sudah tentu untuk diri dia. Jadi setakat itu saja tuan-tuan untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.